إلى حضرة النبي مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين، صحابة وقرابة وتابعي التابعين، سلكنا وشهداء وأولياء وأوفياء وأتقياء أصحاب المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، وخصوصا صاحب الكتاب الشيخ حسين ناصر بن طيب المصري البنجلي رضي الله تعالى عنه. شهدنا ولهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، اللهم اجعلنا من العلماء العاملين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا وعلوم سائر الصالحين في الدارين، آمين آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, sambung pembahasan kitab Qatrul Ghaisiyah fi Ilmi Sufiyah ala Syariatil Muhammadiyah dengan Al-Imam Syekh Husain Nasir radhiyallahu taala anhu. Muka surat berapa? 36. Baik. Yang pertama, mereka yang musyahadah wujud hak Allah Ta'ala dahulu daripada wujud segala akuan. Tengok muka surat 35 tu. 35. Baik. Tengok muka surat bawah, perenggan bawah sekali. Sebahagian mereka pula tidak terdinding dengan segala akuan daripada musyahadah akan hak Allah. Kan? Sebahagian ulama-ulama tasawuf, hatta kita sendiri, kan? Sehingga kita sendiri, kita tidak terhalang ataupun kita tidak ditutup dengan pandangan kita kepada Allah Ta'ala dengan adanya makhluk-makhluk di depan kita. Bila nampak matahari, kita faham yang menadakan matahari itu Allah. Bahkan yang mengadakan kita, yang boleh datang kita hari-hari, datang ke surau, datang ke masjid, datang mendengar kuliah, datang berzikir, datang berwirid, kita bukan memandang kepada diri yang bertenaga lah. Tuhan yang berikan tenaga, kudrah kepada kita. Kan? Maka pandangan kepada makhluk tersebut ialah pandangan yang kedua. Pandangan yang pertama adalah pandangan kepada empunya makhluk, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Apa jua berlaku, kan? Rezeki kita ini hari, ada joki ke, tak ada joki ke, ada rezeki, ada nikmat atau ada bala, itu semua daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Nikmat, alhamdulillah. Bala, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Musibah, kan? Musibah yang Allah Taala turun untuk meningkatkan maqam kedudukan. Nak tahu maqam ataupun kedudukan seorang yang beriman itu, tengok kepada ujian dan musibah yang diberikan kepadanya. Kan? Nak tengok kita ni beriman kuat tak iman kita, Allah Ta'ala uji kita. Macam-macam lah Allah Ta'ala uji. Kan? Dengan anak kita, dengan cucu kita, dengan diri kita, sama dengan keluarga kita, adik-beradik kita. Allah Ta'ala uji macam-macam. Kan? Uji macam-macam. La yukallifullahu nafsan illa wus'ah. Dan Allah Ta'ala tidak akan uji satu perkara tersebut, melainkan ujian itu bertepatan dengan apa yang ada pada diri kita. Maksudnya kalau Allah Ta'ala uji itu, tanda kita mampu terima ujian. Allah Ta'ala takkan uji, la yukallifullahu nafsan. Allah tidak akan bebankan seseorang tersebut illa wus'aha, melainkan dia mampu menerima ujian tersebut. Walaupun kita rasa beban, walaupun kita rasa susah, kan? Kita rasa susah. Ini hari lah ponek betul lah, rasa badan kan.
nak berjalan sini, nak berjalan sini, sakit lutut lah sekarang macam-macam penyakit, sakit pinggang dan sebagainya. Ujian sikit pun, nah tuan-tuan, kat Palestin saudara kita tuan, tidur dengan bom, tahu tidur dengan bom? Nak tidur bunyi bom, bangun tidur bunyi bom. Kod soda, buka-buka mata yang lahat diam tak tahu. Ujian mereka macam tu. Ya, tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mereka sanggup, mereka boleh menerima macam tu. Kita Allah Taala uji dengan ketepatan, dengan muwafaqah atas diri kita. Diterima. Allah takkan uji benda yang lebih, yang badan kita tak boleh terima, yang diri kita tak boleh terima, tak boleh. Allah mesti bagi ujian, dan ujian tu mesti kita boleh terima. Macam tu mula-mula dulu. Nak tengok maqamat, nak tengok kedudukan orang yang beriman tersebut, dia boleh menerima ujian Allah Subhanahu wa taala. Besar, kecil, walau macam mana sekalipun, dia boleh terima. Ya? Bukan sekarang, mungkin esok, mungkin lusa, mungkin dah berlaku. Ya? Panik kita macam mana ujian yang Allah Taala berikan kepada kita dahulu. Ya? Semua ujian, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah Taala uji kamu nak tahu mana di antara kamu yang paling elok amalannya, yang paling baik amalan dia. Pasti. Jadi semua yang berlaku ini musyahadahnya, kita melihatnya datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya? Anda ikutkan nabi-nabi dahulu. Nabilah yang paling banyak terima ujian. Ya? Yang paling kuat terima ujian di antara nabi-nabi adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling besar menerima ujian dan musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita benda-benda kecil benda. Setakat sikit lutut benda Nabi berapa orang patah gigi, pengsan dan sebagainya. Kan sahabat Nabi Ja'far At-Tayyar tu berapa banyak panah benda kat badan ni. Kan banyak panah. Kita benda tak ada benda kita boleh buat. Tapi ujian juga. Itu ujian kepada mereka dan mereka sanggup menerimanya. Apatah lagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Adapun kita dengan keadaan kita ya. Jadi janganlah kita merasakan ujian kita pada diri kita adalah ujian yang paling besar sekali. Tidak. Sikit je. Walaupun kita rasa beban la yukallifullah, yukallif makna beban lah. Allah Taala sebut tidaklah Tuhan membebankan kamu. Ya satu beban, betul beban, tapi beban yang boleh kita harum. Beban yang boleh kita terima. Illa wus'aha. Boleh kita atasi beban tersebut, ujian tersebut. Jadi harum jelah. Terima jelah. Kenapa? Kita memandang ini datang daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menguji kedudukan iman kita dalam diri kita. Ya, itu maksudnya. Jadi sebahagian mereka pula tidak terdinding dengan segala akwat. Dia tak mandang ujian tersebut. Dia tidak memandang makhluk tersebut yang menjadi batu penghalang dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu terbahagi kepada beberapa firqah, beberapa kumpulan. Yang pertama, mereka yang musyahadah wujud hak Allah Taala dahulu daripada wujud segala akwan. Maka mereka menuntut petunjuk dengan wujud pemberi bekas Allah Ta'ala atas wujud segala bekas makhluk. Kan? Makna mandang Tuhan dulu, Tuhanlah yang menjayakan usaha-usaha aku. Dia berusaha, dia baca buku, dia belajar, dia kerja koreh, dia tidur satu hari 4 jam sahaja. Maka Allah Ta'ala kurniakan kepada dia rezeki limpah, ruah rezekinya. Usahanya, bisnesnya, niaga lah, belajar lah, dan macam-macam lah. Kan? Allah Ta'ala. Tapi dia bukan memandang kepada usaha dia lah. Dia memandang kepada Tuhan yang menjayakan usahanya. Dia memandang kepada Allah dahulu. Orang macam ni susah nak jumpa. Semua memikirkan bahawa yang kita tanam kepada anak-anak kita, belajar. Kau tak belajar sekarang, kau tak baca buku sekarang, kau tak pandai. Buku tu yang memandaikan anak. Dia lupa yang memandaikan anak tu Allah Ta'ala. Itu kumpulan lain. Ada, tapi itu kumpulan yang firqah yang lain. Adapun firqah yang pertama ini, pembagian yang pertama ini, mana memandang Allah Subhanahu wa taala. Ya? Belajar yang menurunkan ilmu, yang memahamkan aku, Allah Subhanahu wa taala. Macam saya bercakap dengan tuan-tuan, lah nonton tu, tuan-tuan faham. Tak apa, Ustaz Umar cakap tu kan. Ya, kerja memahamkan tuan-tuan, kau kerja saya.
Saya bercakap yang memahamkan tuan Allah Ta'ala. Jadi kalau tuan-tuan faham, yang memahamkan tuan-tuan ni adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka pandangan tuan-tuan pertama adalah kepada yang memahamkan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Alim, sifatnya Tuhan yang maha mengetahui, yang memberikan ilmu kepada orang yang dikehendakinya. Maka itu kembali kepada kumpulan dan juga firqah yang pertama, memandangkan kepada Tuhan yang mendatangkan rezeki. Barulah dia dapat, barulah dia usahakan rezeki tersebut. Ya? Contoh macam orang yang nak mengambil madu di sarang lebah. Ya? Mengambil madu di sarang lebah. Dia berserah. Kalau dapat, alhamdulillah. Kalau tak dapat pun alhamdulillah. Kan? Nak panjat pokok berapa ratus meter ke atas tu tuan. Kan? Ambillah contoh madu talang, pokok talang tu kan. Nak pokok talang tu macam pokok rambutan ke? Petik-petik macam tu. Tak ada tuan-tuan. Memanjat kalah pokok petai. Tahu pokok petai tuan? Kan? Memanjat sampai ke atas tu tuan-tuan. Dapat, tapi dia serahkan diri dulu pada Allah Taala. Kan? Serahkan diri dulu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat alhamdulillah, tak dapat pun alhamdulillah. Adalah joki dia yang lain. Macam tu mula-mula. Kan? Macam kita lah. Apa jua joki kita? Ada alhamdulillah, tak ada pun alhamdulillah. Kita tak tahu apa joki kita ni hari. Kita target, lepas kuliah subuh kan ada roti canai lagi teh. Kan? Pasti. Kan? Ada roti canai. Kod dapat. Sampai kat kita nak makan kan, hilang keping roti canai dah habis. Macam mana? Apa nak buat? Jadi pertama yang kita memandang, ada alhamdulillah, tak ada pun alhamdulillah. Memandang kepada yang memberi rezeki tersebut. Yang memberi rezeki tersebut. Itu maksudnya. Dinamakan musyahadah ini syuhudul kasrah fil wahdah. Artinya pandang yang banyak di dalam satu. Semua apa yang ada sebanyak-banyak ni yang kita lihat ni, yang hakikatnya taklah banyak mana. Yang nak dibandingkan dengan alam malakut yang lain. Alam malakut, alam roh, alam malaikat, alam nabi, kemudian alam jin lagi besar daripada alam kita ni. Kan hakikat dia sebesar-besar alam, nama pun malakut. Nama alam ni alam muluk. Muluk ni isim mufrad, satu alam ni. Kalau alam malakut ni himpunan bagi segala alam. Boleh tak kita pergi? Tak boleh pula kalau Tuhan nak izinkan. Kan? Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Tuhan Nabi perjalankan, Nabi SAW diperjalankan oleh Allah Ta'ala. Masuk ke alam malakut. Kan? Masuk semua alam. Pergi jumpa malaikat, pergi jumpa roh, pergi jumpa jin, pergi jumpa apa semua tu. Masuk neraka, masuk syurga. Itu semua alam malakut lah. Boleh tak kita pergi? Boleh dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Banyak lagi, besar lagi alam tersebut daripada alam ini. Tapi kita memandang kepada yang wahdah. Mandang kepada yang satu yang menjadikan alam, Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu satu. Maknanya memandang kepada yang satu dulu. Allah dulu. Mandang kepada Allah dulu. Macam kita lah jumpa doktor. Kajakan macam mana ni, tinggi ke rendahan ke? Macam ni tinggi ke rendahan? Kan jantung pula kebal pula. Darah tinggi borak-borak naik ke atas. Kan? Borak-borak lah jumpa doktor. Kan? Lepas tu apa, sehat alhamdulillah, tak sehat pun alhamdulillah. Tuhan yang memberikan sehat kita. Kita boleh jaga makan. Ada orang tu kami pantang beria tuan-tuan. Sebelum pantang 20 kucing mani, selepas pantang 25 kucing mani. Elok teh pantang. Tuan, nak macam mana? Tuhan dah beri. Lainlah kalau sebelum pantang 20. Lepas tu dia pantang, cara pantangnya bertambah lagi makan ni tuan-tuan. Tak pantang nama tu dah. Pantang tengok tuan-tuan. Berialah makan. Itu betul-betul memang menyerah betul. Kan? Memang nak kono betul. Tapi kita ni yang berpantang-pantang, saya puas pantang tapi tak turun-turun, nak buat kan? Sorah jelah. Adalah benda itu. Yang Tuhan nak beri lain ke Tuhan nak uji kita dengan sakit. Salah pula. Terima lah sakit. Berapa lama pula kita sihat dah? Cuba fikir. Kan? Tuhan nak bagi sakit, terima lah. Kan? Terima. Saya nak wakak As-Siddiq seminggu tapi sakit, nangis. Sebab takut Tuhan tak ingat aku. Seminggu tak sakit, nangis dah. Saya nak wakak As-Siddiq, khalifah selepas Rasulullah SAW. Sahabat tanya, apa mula wahai khalifah? Kenapa pula? Kan kau menangis tapi sakit pula? Aku risau Tuhan tak tengok aku. Tuhan tak ingat aku. Risau.
Kalau Tuhan bagi sakit ni tanda Tuhan uji aku, makna Tuhan tengok aku. Macam tu pandangan sahabat Nabi SAW. Kita kau boleh nak sihat panjang ni, itu Fir'aun tuan-tuan. Sehat tak pernah sakit. Beratus tahun hidup mana pernah demam. Fir'aun, buka dalam kitab, cuba tengok Quran balik. Keadaan Fir'aun, wa ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kamu yang tinggi, kata Fir'aun. Aku adalah Tuhan kamu yang tinggi. Sebab apa? Sebab dia tak sakit. Dia tak pernah sakit, dia sihat panjang. Beratus tahun. Kalau pergi dekat Jordan, tempat Cleopatra tu, tempat apa sauna Firaun tu tuan-tuan. Kan? Semula jadi memang sihat. Tukang kaki picit 97 orang. Kaki refleksologi kita seorang pun tak ada. Memanglah domam. Tuan-tuan, 97 orang tukang picit kaki refleksologi Firaun. Memang sihat. Memang sihat. Tapi apa jadi orang yang kufur dengan Allah Ta'ala, orang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sama ada Fir'aun ataupun Namrud. Namrud Fir'aun dia macam tu dia, tak pernah sakit, sehat walafiat, sehat Namrud. Dia mengatakan tak ada siapa yang boleh memudaratkan aku, kata dia. Tak ada siapa boleh memudaratkan aku. Last sekali seekor nyamuk yang masuk ke telinga. Seekor nyamuk yang masuk ke telinga. Kan? Masuk dalam kepala dia antuk dinding dia mati. Tu ya. Mudah. Tuhan nak beri. Tuan, jadi tak apa, dia sakit. Yang sehat ni Firaun ni nak jadi Firaun ke? Kan? Tu nak faham. Kan? Sehat sakit alhamdulillah. Tuhan nak beri. Tuan, tapi jangan minta sakit. Yang kedua, mereka yang musyahadah hak Allah Taala, kemudian daripada mendapat wujud segala akuan, maka mereka menuntut petunjuk dengan segala bekas makhluk atas kewujudan pemberi bekas Allah Ta'ala. Dinamakan musyahadah, syuhudul wahdah fil kathrah. Artinya, wujud yang satu di dalam yang banyak. Kan? Makna dia memandang kepada makhluk yang banyak ini, baru ingat Tuhan. Tadi ingat Tuhan dulu. Yang mengadakan makhluk, yang mengadakan rezeki, mengadakan sehat, mengadakan sakit, mengadakan tidur, mengadakan bangun, mengadakan jaga, mengadakan jalan, memandang pada Allah Ta'ala dulu. Tapi yang satu kumpulan lagi tadi, dia memandang kepada makhluk, ingat Tuhan. Itu makam kita lah selalu. Kan? Tengok air je ni, tu sebab keluar, pergi berjalan. Jangan duduk rumah yo, lolap yo, bepo. Pergi tuan-tuan. Tunjuk, pergi ke Gunung Datuk nah, pergi ke Sungai Talan nah. Kan? Kok berduit sikit, pergi keluar, pergi Switzerland ke New Zealand ke Zealand tuan-tuan. Pergilah tuan-tuan pergi tu, tengok. Kok duit banyak mana? Tengok negara orang. Kan? Air je ni macam mana. Kan? Semua, itu semua, jangan tengok kayak orang putih yang buat itu dah. Tak ada, kerja Tuhan. Kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Kerja Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang mengadakan alam tersebut. Ingat pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu pasal antara terapi yang elok tuan-tuan, itu pasal orang ulama dulu, ulama tasawuf. Kalau tuan-tuan kau istilah kita orang tua-tua lah, dia pergi panjat bukit bertapa. Dia tak ada bertapa saja, tidak. Bukan bertapa pergi menyuruh hantu raya, tak ada. Tu kita. Yang ngabar macam tu kita tu. Dia tak ada. Dia pergi ke tempat nak memikirkan ketadabbur ketuhanan. Memikirkan ketuhanan. Macam mana Rasulullah SAW pergi berkhalwat ke Gua Hira sebelum menerima kenabian baginda Rasulullah SAW. Pada 12 Rabiul Awal menerima wahyu pertama, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bukannya Nabi naik terus terima wahyu lah, tidak. 5 tahun Nabi ulang alik naik Gua Hira tuan-tuan. Pilah panjat Gua Hira tu pergi Mekah. Ni tak pergi Mekah, pergi shopping pun dah Pergi panjat Gua Hira tu baru tahu azab naik macam mana. Tuan-tuan, apa dah pandai? Siapa berapa kali pergi Mekah, berapa kali yang panjat? Saya bangga pergi Mekah. Saya dah pergi Mekah 7 kali dah. Berapa kali pergi panjat Gua Hira? Tak pernah, Ustaz. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pergi panjat tuan-tuan. Kan? Sebelum ni baru kita tahu macam mana Rasulullah SAW. Turun naik 5 tahun. Rasulullah SAW naik. Bukan mudah. Sebab apa? Tadabbur, tafakkur. Memikirkan ketuhanan, alam ketuhanan. Memikirkan siapa diri kita ni, mana datangnya, kat mana besok kita nak pergi. Tu.
Tu dia. Jadi poi kan ramai pula pergi berkhaluat kat guru datuk tu kan. Salah poilah. Poilah. Tengok, itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka ulama-ulama sufi ni, mereka pergi cari bagaimana tempat untuk memikirkan alam ketuhanan ni. Ya, melihat kejadian alam yang mereka bukan memandang kepada alam tersebut, empunya alam tersebut Allah Subhanahu wa taala. Itu zikir. Zikir ni bukan maksud alhamdulillah zikir, subhanallah zikir, tak. Selawat zikir, solat zikir, semua zikir. Tuan-tuan, sedekah itu pun zikir. Ya. Semua benda yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza zikir. Itu semua zikir. Kan? Okey. Dinamakan juga firqah yang pertama dengan martabat orang yang tadalli, turun dari atas ke bawah kepada bawah. Orang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama tadi mikir Tuhan tu. Maka daripada Allah, maka daripada atas bawa ke bawah. Kan? Dinamakan firqah yang kedua taraqi. Maknanya artinya naik dari bawah naik ke atas. Mikir makhluk, mau mikir Allah Subhanahu wa taala. Selain musyahadah ini, terdapat beberapa musyahadah lain. Tuan hamba bolehlah murajaah dalam kitab-kitab mereka. Carilah kitab-kitab tasawuf. Kan? Tuan hamba bolehlah murajaah di dalam kitab-kitab mereka. Ini bahasa lama lah. Kan? Syekh Hussein Nasir punya kitab kan. Jadi kita boleh rujuklah kitab Hikam, boleh rujuklah kitab Imam Ghazali, Ihya Ulumuddin ke, Tamin Hajar Abidin ke, kan? Ibnu Athaillah Iqadul Himam, Ibnu Ajibah ke, kan? Bolehlah kita mengaji, kan? Ketahuilah bahawa segala akuan ini makna makhluk ya. Segala makhluk ini tidak sekali-kali menghalang kita daripada musyahadah Allah Taala. Ingat, walaupun apa masalah yang berlaku yang datangnya daripada makhluk, jangan menjadi sebab kepada kita, menjadi batu penghalang kepada kita mengingati Allah Taala. Jangan. Anak kita baik gagam. Jangan sampai anak gagam anak kita ni menyebabkan kita lekor dengan dia, lupa dengan Allah Taala. Jangan. Sabar banyak-banyak. Kan? Saya pun berpesan kepada diri saya ni tuan-tuan. Kan? Sama-sama kita. Jangan disebabkan masalah anak ko, cucu ko, cicit ko, piut-miut ko, keluarga ko, adik-beradik ko, kan, menjadi batu penghalang kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Serahkan urusan kita itu kepada Allah. Kita cuba selesaikan, wa ufawwidu amri ila Allah. Allah Taala sebutnya. Wa ufawwidu amri ila Allah. Ya, serahkan, aku menyerahkan urusan aku kepada engkau ya Allah. Ujungnya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau macam manalah, jangan susah, jangan gelisah. Anak belajar tiba-tiba result dia pula, keputusan dia pula tak cantik. Jangan risau. Yang penting jadikan dia manusia betul-betul. Kan? Ingat dia kepada Allah Taala. Tak apalah, dia sekurang-kurangnya belajar cerdik, itu bonus. Belajar cerdik, ingatkan pula. Ingat Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai orang yang cerdik ujungnya dia pening. Kan? Berapa ramai orang yang cerdik ujungnya dia pening. Dengan Tuhan dia pening. Kan? Jadi doktor pakar, minta maaf. Jadi orang pakar, doktor pakar ni semayang tak? Berapa saya nak semayang, saya dah ada semua ustaz. Senang jawapan dia. Ya, senang, mudah jawapan dia. Berapa saya nak semayang, saya dah ada semua ustaz. Sebiji macam Fir'aun cakap kalau saya kat depan doktor tu, memang saya cuba macam Fir'aun punya ayat lah. Nak tengok dia macam mana ayat dia pula. Kan? Dia dah kata, saya dah berapa saya nak semayang, saya dah ada semua. Kan? Seorang orang kaya, berapa saya nak pergi ke masjid, saya dah ada semua. Rumah saya dah lebih besar daripada masjid. Berapa saya nak pergi? Dia boleh cakap macam tu. Ya? Boleh tak berlaku? Boleh. Berapa ramai orang yang cerdik, kerja besar-besar, pegawai bank, manager bank, tapi ujungnya ke dalam pula apa ya? Makan duit orang dan sebagainya. Macam-macam lah tuan-tuan. Cerdik. Sangat cerdik. Tapi ujungnya kalau tak ada iman, tak ingat Allah Subhanahu wa taala, itu kita takut tuan-tuan. Cukup takut. Cukup takut. Sekali Allah Ta'ala buka aib kita dunia ni tuan-tuan, Allahu Akbar. Tak sanggup kita tengok aib kita dah. Kita sendiri tak sanggup tengok aib kita. Kita sendiri tak tengok. Apatah lagi kita nak tengok aib orang. Kan? Tak perlulah kita risau. Orang tu masuk, keluar masuk, kono tangkap dan sebagainya. Biarlah. Kita tak tahu kita punya pula macam mana pula.
Tangkap dunia boleh nampak, tangkap akhirat satu makhluk nampak. Besok kita di padang mahsyar besok, dibentangkan kita apa amalan kita, al-yauma nakhtimu ala afwaihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kan? Semua dibentangkan, tutup mulut kita, tak dapat nak bercakap dah. Tak dapat kita nak dakwa-dakwi lagi dah. Dah ada depan mata kita. Yang menonton satu makhluk dunia. Faham? Kat dunia ni, jiran dia tahu, sekampung dia tahu. Kan? Orang lain tak tahu dah. Tapi dekat akhirat besok, ambil tuan-tuan. Satu makhluk, satu manusia tahu. Dibentangkan amalan kita. Apa benda amalan kita? Yang baik-baiklah, yang buruk tu mana kita nak tutup? Mana kita nak tutup aib kita pada waktu tu? Itu kita risau. Kita risau yang tu. Jadi pedulilah hal-hal orang kat dunia ni. Peduli kan? Tak usah duk ambil kira mana. Dongailah. Oh ya ke? Ya insya-Allah. Alhamdulillah. Semoga Allah Taala berikan kekuatan. Selesai. Semoga Allah Taala pun mudahkan. Sahalallahu ala amri. Kan Allah Taala pun mudahkan urusan dia. Kan? Selesai. Cukup doakan yang baik-baik. Ini kita lah jadi penambah, jadi ajinomoto pula. Menambah cerita kawan. Kau ni bila-bila. Na'udzubillah min zalik. Cukup tuan-tuan. Ada apa? Menghalang kita daripada memikir Allah Subhanahu wa taala. Ingat tu. Jadi ketahuilah bahawa segala akuan ini tidak sekali-kali menghalang kita daripada musyahadah Allah, daripada memikirkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana Allah Ta'ala itu wujud lebih dahulu daripada wujud segala akuan. Qadim. Sifat Allah tu qadim. Kidam. Qadim ataupun kidam. Walaupun ada perbezaan ulama' tauhid menyebut dia, tapi maknanya samalah. Qadim. Makna Tuhan yang bersifat sedia ada. Tidak dimulai oleh sesuatu. Kan? Wal awwalu. Dia Tuhan yang maha awal. Maha awal Allah Ta'ala itu tidak dimulai oleh sesuatu. Sedia ada Allah Subhanahu wa taala. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu tak beranak dan tidak diperanakkan. Itu qadim Tuhan tu. Kan? Adanya Tuhan dahulu daripada adanya yang terkemudian. Kan? Okey. Dan wujud segala akuan itu datang daripada wujud Allah Subhanahu wa taala. Ada kita sebab adanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak diterima pada akal dan syarak bahawa wujud yang datang daripada suatu itu boleh mendindingkan sesuatu. Mendindingkan sesuatu ni bahasa ulama ya. Tak diterima pada akal dan syarak. Kan? Disebabkan ada kita menghalang daripada ada Allah Subhanahu wa taala. Tak bolehlah. Tak masuk dalam akal kita. Bila sebut ada alam, itu merupakan ada Allah Subhanahu wa taala. Ada makhluk, adalah khaliq. Ada makhluk yang dicipta. Adalah sang penciptanya. Kan? Sang pencipta. Orang duk tengok teori apa Stephen Hawking misalnya, kan? Black hole, teori Big Bang, teori-teori Mak Saleh ni lah, orientalis ni yang mengatakan alam ini terjadi dengan sendirinya. Ditanya pula oleh orang-orang oksidentalis ni. Apa kata dia? Kalau black hole tu ada yang menyebabkan terjadinya dunia ni, sebelum ada black hole tu, siapa pula yang menjadikan black hole tu? Sebelum ada black hole tu pula, siapa pula yang mengadakan black hole tu? Big Bang tu jatuh, siapa pula yang menjadikan Big Bang tu? Ada pula orang putih ni memang gila tuan-tuan. Dia kata manusia ni datang daripada monyet. Dia yang monyet otak tuan-tuan. Dia kata macam tu. Saya pun pelik teori Darwin semua tu kan. Darwin tu semua tu. Dia boleh khabar sebab apa? Dikaitkan dengan peristiwa Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh alaihi salam kan monyet-monyet naik dekat kapal itu. Jadi Nabi Nuh ni umat dia tak ramai. Umat Nabi Nuh ni 80 orang je. 80 orang. Hidup 950 tahun. Tapi umatnya 80 orang. Macam mana pula lepas daripada tu boleh jadi ramai pula umat? Boleh ramailah orang. Semua dah habis. Semua dah habis ditelan banjir pada waktu tu. Jadi teori tu dia ingat umat tu waktu situ. Kau ingat 80 orang ke yang wujud dalam dunia pada waktu tu? Sedangkan banyak lagi dah ada tempat lain. Kan? Bertebaran tempat lain. Jadi monyet-monyet yang ada dekat dalam dalam kapal tu
itulah dia akan bertambah, dia akan membiak jadi manusia. Itulah jadi ramai punya otak orang putih, tuan. Ya? Dia nak kaitkan dengan Islam, tapi akhirnya dia mentuankan makhluk, mengusulkan makhluk, mengasalkan makhluk itu daripada makhluk. Itu tujuan kita. Jangan sekali kita terikut. Memang itu fikiran dia orang. Dia nak menyebabkan menolak konsep ketuhanan. Allah ni tak ada. Tuhan ni tak ada. Semua ni humanism, fahaman kemanusiaan semata-mata. Mu'tazilah lah. Kan? Manusia semata-mata. Berjaya kita atas usaha kita sendiri. Itu fahaman mereka ujung ni. Kan? Kita membangunkan negara kita, membangunkan ekonomi kita, kita jadi pandai sebabkan kita baca buku. Sebab tu dia lupa yang memandaikan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu i'tiqad kita. Usaha kita baca buku. Kan? Usaha kita baca buku. Ada tak orang yang tak boleh membaca, tak boleh menulis jadi pandai? Ada. Apa ramai ulama yang tak tahu menulis, tak tahu membaca tapi cerdik. Wali ulama ni makna ulama orang alim lah, ada. Tuan-tuan, Syekh Ali Khawas guru kepada Syekhul Azhar, kan? Guru kepada Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani radhiyallahu taala anhu. Syekh Ali Khawas ni tak tahu tulis, tak tahu baca, tapi wali ulama lah, mengajar. Tuan-tuan, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani ni Syekhul Azhar, profesor Azhar tu 200 tahun dulu lah. Kan? Profesor Azhar tu dia nombor 1. Dia diangkat. Tapi guru Syekh Ali Khawas. Syekh Ali Khawas ni tak erti tulis, tak erti baca. Tuan, tak erti tulis, tak erti membaca, tak erti baca, tapi jadi guru, mengajar. Mana tangan ilmu tu? Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu penting. Ingat, Nabi pun tak tahu menulis, tak tahu membaca. Kalau Nabi tahu tulis, tahu membaca, orang khabar Quran tu Nabi yang buat, Nabi yang tulis. Tuan, itu maqam wali, maqam ulama. Jangan kita buat pula. Tak payah kita pergi sekolah dah. Tak payah kau pergi sekolah, nanti kau tahu sendiri teh. Jangan tuan. So palih kata orang. Kan? Jangan buat benda-benda macam tu. Bidaah berlaku. Kita kena menuntut, kena mengaji. Sebab apa? Kita bukan Nabi. Kan? Kita tak apa amalan kita jahil berlaku. Dia berasa kocik-kocik dah hafal Quran, ulama-ulama ni. Kan? Hidup mereka mendengar Quran. Kan? Dalam perut lagi dah dengar Quran. Kan? Ummah hafal Quran, keturunan Nabi. Kan? Jadi mereka dah dihidupkan dengan ilmu. Maka tak mustahil Allah Ta'ala kurniakan ilmu. Kan? Waja'alna min ibadina fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Boleh tak? Boleh. Kalau seorang tersebut Tuhan nak beri wa 'allamnahu min ladunna ilma. Tuhan nak ajar dia, Tuhan nak memberikan dia ilmu daripada pelbagai jenis ilmu yang Tuhan nak beri. Boleh? Tak ada masalah. Kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kita perlu kepada usaha. Perlu kepada usaha. Ada usaha yang Allah Ta'ala berikan terus jayanya, bekasnya. Ada usaha yang Allah Ta'ala lambekkan bekasnya. Macam ni harilah saya bercakap, tuan-tuan. Ada orang dengar saya bercakap sekali, dia faham. Ada orang 3-4 kali kuliah, belum tentu faham, takkan faham. Boleh dah memikir, tak faham. Ada orang membaca satu muka, terus ingat. Itu kurniaan Tuhan bagi dia. Gifted daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Anugerah Tuhan beri pada dia macam tu. Janganlah kita berdongki, berabut dengan dia. Tak perlu. Kita usaha. Kita baca 3-4 kali, baru Allah Ta'ala bagi faham. Dan mungkin pemahaman kita lebih lagi daripada pemahaman dia. Kurniaan Tuhan. Faham tuan-tuan dengan faham orang yang lain tak sama. Tak boleh. Tak sama. Kerana itu ulama pelbagai tafsiran di Al-Quran. Ada pelbagai tafsiran dalam Quran. Ulama mentafsirkan Quran dengan kata macam ni. Ada ulama tafsirkan Quran dengan kata macam ni. Sebab apa? Ini anugerah ilmu Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala beri tak putih-putih luasnya. Kalau semua sama ya, seolah-olah ilmu Allah ni terbatas. Kan? Ada pun tak pelbagai tafsiran. Hadis pelbagai tafsiran. Ulama mazhab pun banyak pandangannya. Itu tak? Mazhab Syafi'i macam ni pandangannya, mazhab Hanafi macam ni pandangannya, Maliki macam ni pandangannya,
Hambali macam ni pandangan ni. Walaupun mereka di atas sumber yang satu. Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit radhiyallahu taala anhu mengaji dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Syafi'i mengaji dengan Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i mengaji dengan Imam Malik di Madinah Al-Munawwarah, Imam Abu Hanifah di Baghdad. Imam Syafi'i mengaji dengan anak murid Imam Abu Hanifah. Mengaji dengan anak murid Imam Abu Hanifah. Imam Syafi'i mengaji dengan Imam Malik. Imam Ahmad bin Hanbal mengaji dengan Imam Syafi'i. Sumber satu, semua anak murid belaka. Imam Ahmad bin Hanbal mazhab Hanbali mengaji dengan Imam Muhammad ibn Idris Syafi'i. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengaji dengan Imam Malik bin Anas. Imam Maliki. Pengasas mazhab Maliki. Imam Syafi'i mengaji dengan anak murid kepada Imam Abu Hanifah, Nu'man bin Thabit, pengasas mazhab Hanafi. Semua tu sama mengaji. Guru anak murid, guru anak murid, guru anak murid, tuan-tuan. Tapi bila berpandangan berbeza. Bila keluarkan fatwa, lain fatwa. Sehingga ada fatwa mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hanbali, tuan-tuan. Luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran mereka berbeza. Fatwa mereka berbeza-beza. Tak sama. Ini ilmu Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Okey. Ketahuilah bahawa segala akuan ini tidak sesekali menghalang kita daripada musyahadah Allah Ta'ala. Kerana Allah Ta'ala itu wujud lebih dahulu daripada wujud segala akuan. Dan wujud segala akuan itu datang daripada wujud Allah Ta'ala. Tidak diterima pada akal dan syarak bahawa wujud yang datang daripada suatu itu boleh menindingkan sesuatu. Artinya, apa dia? Tidak diterima bahawa wujud benda yang dijadikan boleh mendinding, boleh menjadi penghalang wujud yang menjadikan. Boleh menjadi penghalang Allah yang menjadikan. Tetapi telah berlaku pada segala adab. Wujud yang kena jadi itu menzahirkan wujud yang menjadikannya. Mandang anak, kita tahu siapa mak siapa ayah macam tu. Kan? Itu pada makhluk, pada pandangan makhluk. Bila sebut ada anak, ni Rahman, ni ayah kau ni kau. Kita dah tahu. Macam itulah alam. Bila memandang kepada alam, mandang kepada Allah yang menjadikan. Mandang kepada Allah yang menjadikan. Oleh kerana inilah Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari radhiyallahu taala anhu mengenengahkan dalam hikamnya 9 persoalan pada tempat ini dengan katanya, kaifa yatasawwaru ay yahjubahu syai'un wa huwa alladhi adhhara kull syai', wallahu taala alam. Ini panjang cerita, tuan. Kata tuan tak sapan pula kan. Ada 9 persoalan nanti dalam kitab hikam. Kitab ni dia menarik beberapa ataupun mengambil beberapa kitah potongan-potongan kitab hikam Syekh Ibnu Athaillah Sakandari. Tuan-tuan mungkin pernah dengar nama kitab hikam. Ibnu Athaillah hikam ni banyak, antara kitab rujukan tasawuf lah. Hikam Ibnu Athaillah, hikam Abi Raslan, hikam Abi Madian, banyaklah, tuan-tuan kan. Jadi kita diambil oleh Syekh Husain Nasir ni daripada kitah potongan-potongan kitab hikam Ibnu Athaillah Sakandari radhiyallahu taala anhu. Insya-Allah lah kita bahaskan nanti satu persatu. Allah Subhanahu wa taala alam, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hibbal mursalin wal malaikati muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna minal mutajalissin fika waj'alna minal mutahabbin fika وجعلنا من المتبذلين فيك إنك على كل شيء قدير بالإجابة جدير. نعم المولى ونعم النصير. صلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس عدد ما وصفك. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.